Jadi Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apa salah aku?" Jadi kita pun orang perempuan, orang lelaki, kalau nampak isi senyap dan kita tengok dalam perbuatan Rasulullah, tak semestinya nak marah kena marah-marah. Faham tak? Tak semestinya kalau nak marah kena marah-marah. Sebab Rasulullah dalam cerita ni dia nak marah, tapi Rasul diam. Rasul berdiri tegak je, diam. Kita orang puang kalau nak marah, kita diam ke kita cakap? Diam juga. Orang lelaki mungkin sama tapi kadang orang puan nak marah-marah, dia bomel. Lepas tu dia tak ada sorry, minum air sekejap, bismillahirrahmanirrahim, dia sambung mula blebel dia. Tarik nafas panjang pula. Macam tu. Tapi kalau orang lelaki biasanya kalau nak marah dia diam. Lalu mungkin kita geram, kita kata awak ni kalau nak marah senyap. Kita ni tak tahu. Kalau nak marah memang dia royak lah. Jangan senyap cetung muka. Sebenarnya ketika kita nak marah dan kita diam, itu antara kaedah Nabi bila nak tunjuk marah. Tetapi ingat, bila Sayyidah Aisyah tanya, "Kenapa ya Rasulullah, apa salahku?" Nabi terus royak. Bukan bila orang rumah tanya dah apa senyap, salah benda kita ni, senyap juga. Tunggu sapalah gorek, tanya lagi apa, senyap. Siapa tidur, senyap gitu. Dah kalau gitu memang panasan lah kita, betul tak? Memang geram lah, memang tak leh sebenarnya. Sebab syaitan ni memang suka bila tengok suami isteri ada masalah komunikasi. Nabi SAW betul bila marah Nabi diam. Tapi bila ditanya oleh isteri, "Apa salahku ya Rasulullah?" Nabi terus bagi penjelasan apa yang Nabi tak suka tu. Jadi kita tak boleh, bukan kata diam tu lebih baik, tak. Diam kalau terus mengeruhkan keadaan, ia bukan perbuatan yang disukai oleh Allah, bukan mengikut sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Cerita seterusnya, Nabi nak balik, Aisyah hiyah rumah. Subhanallah. Aisyah berkata, "Nabi baru pulang dari satu perjalanan. Ketika itu aku menggantungkan satu kain lasih yang bergambar. Lalu Nabi menyuruhku mencabutnya. Justru aku pun cabut." Dalam riwayat yang lain, Nabi Aisyah berkata, "Aku tutupkan pintuku dengan satu kain langsir yang ada gambar kuda bersayap." Ada gambar kuda bersayap. Sebenarnya Aisyah nak hias rumah. Dan di sini digambarkan antara amalan sunnah para isteri Nabi ialah bila suami nak balik kerja ke, balik dari masjid ke, kemah rumah, hias rumah. Jadi waktu kita buat tu selama ni, saya ingatlah kalau saya lah. Saya ada anak 7 orang lah. Kita pernah jadi suri rumah masa anak 5 orang, memang buat kerja rumah apa semua lah. Dalam 2 tahun. Rumah ni kebahannya ni. Dah dengan anak-anak kecil lah. Sekarang ni pun ada anak kecil kot, umur setahun lebih. Bila suami nak balik ni, dan sunnah ya, itu saya tak baca tadi, saya skip. Nabi SAW melarang. Okey, saya kena baca kot lah. Subhanallah. Nabi tidak pulang mengejut. Aisyah bercerita, Anas berkata, Nabi tidak pernah pulang ke pangkuan keluarganya secara mengejut. Malam-malam baginda tidak akan sampai di rumah melainkan pada waktu pagi atau petang. Dan ada lagi hadis Nabi yang lain untuk menggambarkan memang molek dah learning kalau nak balik, kita royak on the way. 5 minit lagi siapa? Kita pun kalau nak balik rumah kena royak. Kalau kita tubik suami duduk rumah kan, kita ada pergi usrah lah, pergi program lah, pergi membeli belah lah, kan, apa-apa. Bila nak balik tu royaklah sepatah 10 minit pergi siapa. Sebab mungkin kita pesan suruh tolong jemur kain, tak jemur. Bila tahu kita nak balik tu, gudu-gegang lagi jemur kain. Sama juga suami, sunnah Nabi. Nabi tak balik mengejut. Nabi balik pada keadaan isteri tu tahu yang Nabi waktu tu akan balik. Kalau waktu yang tak biasa Nabi balik, Nabi elakkan supaya isteri ni bersedia. Jadi apa salah ada telefon ni kan senang. 10 minit lagi sayang ya, abang akan sampai. Oh, isteri ni kok. Saya lah kalau suami tu kabar nak balik tu, terus buat pengumuman besar-besaran dalam rumah tu. 10 minit lagi habis nak balik.
operasi. Anak-anak pun buatlah kemah laju. Lepas tu tok lelaki pun balik. Oh, dia tengok rumah bersih. Padahal tak tahu tak dikubah banyak. Bukanlah korban teruk sangat, biasalah budak-budak. Tapi ia merupakan sunnah para isteri Nabi. Bila tahu Nabi nak balik, kemah rumah, hias rumah. Sebab rumahku, syurgaku, bila balik sedap mata memandang. Betul tak? Pakcik-pakcik, sedap kan kalau tengok rumah kemah. Rupanya awak kita buat tu boleh pahala, sebab itu adalah sunnah pada isteri Nabi. Seterusnya, sikit lagi kita nak berhenti dah ni. 9.45 kita akan berhenti. Nabi dan Aisyah berkongsi beruh gigi. Oh, ni lagi susah lah nak buat. Rasa tak tahulah rasa pikat mana lawyer, pikat tinggi ke pikat rendah. Okey, ini hadis Aisyah. Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi Allah apabila hendak bersiwak, baginda akan berikan kayu siwak kepadaku dahulu untuk aku bersihkan, maka aku gunakan terlebih dahulu untuk bersiwak. Kemudian aku mencucinya dan dikembalikan kepada baginda semula. Tengok, Nabi dia nak guna kayu siwak yang baru lah ni. Nabi akan beri ke Aisyah dulu untuk diguna siwak. Lepas tu Aisyah bersihkan, kemudian Nabi akan gunakan kayu siwak yang sama. Jadi kalaulah kita tinggal buh gigi kan, terpaksa bolehlah kosi kau deh. Tapi masa kosi tu niat apa? Ikut sunnah Nabi. Rupanya Nabi berkongsi buh gigi. Siapa sini wak memang daripada awal kahwin sampai sekarang dia kosi buh gigi? Siapa? Ustazah, janganlah Ustazah, bayang pun tak boleh. So kena buat betul-betul. Sebab kalau dia sengih, saya nampak gigi dia tu kuning, garak. Jadi tak boleh Ustazah, tak boleh, tak lalu makan. Sebab apa? Kita tak macam Nabi, kita tak macam isteri Nabi yang sangat jaga kebersihan gigi. Bau mulut, gigi bersih, comel molek. Jadi tak pelik suami isteri saling berkongsi buah gigi. Jadi insya-Allah malam ni kita bukan nak suka-suka cerita ni, bukan. Sebab ini bulan Maulidur Rasul ni, bulan Rabiul Awal ni. Hari ni saya rasa 6 Rabiul Awal ke 5? 5 ke 6 Rabiul Awal. Jadi kalaulah kita rasa boleh buat lah, kalau sanggup lah, kita buat bukanlah sebab apa? Mengikut sunnah Nabi. Tak boleh buat, jangan paksa. Kan lepas buah gigi tiba-tiba wet. Allahu Akbar. Tapi wallahu alam, kalau saya lah boleh kosi, wallahu alam. Kalau terpaksa, tiba-tiba ada tambahan, tinggal buah gigi ke mana ke kan. Jadi sebelum nak berkongsi buah gigi, jaga dulu kebersihan gigi. Masya Allah, Nabi gosok gigi sebelum jumpa isteri. Daripada Miqdam bin Syurai, daripada ayahnya, ayah pernah berkata kepada Aisyah, apa yang Nabi lakukan terlebih dahulu ketika hendak masuk ke rumahnya? Beliau menjawab, bersiwak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya Aisyah meminta Nabi cadangan kunyah, cadangan gelarat. Kita kan dah terlambat walaupun dah tua, nikah 30 lebih dah nikah. Maksud saya dah 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah nikah. Boleh je malam ni tanya. Panggil apa dah tahu, ayah ya, kita nak tanya. Ayah ya suka sebenarnya kita panggil benda. Tiba-tiba suami kita pun untuk kali pertamanya, sebenarnya kita arak dari dulu pergi panggil kita abang. Suka makcik. Makcik panggil lelaki benda, makcik suka sangat tu. Contohlah, sebab kita dengar bila orang panggil abang rasa macam sedapnya lah. Kalau orang panggil abang rasa muda sama. Sebab abang ni kan macam muda, betul tak? Ya ke awak suka saya panggil abang? Dah boleh lah, kita berlatih lah start esok. Dah awak suka panggil benda pula, kita suka panggil ayang. Dah kok awak kokok lah pula, kita bagi ayam. Kokok. Kan kita kan ayam ikan, betul tak? Terpulanglah. Tapi sebenarnya kalau kita ni Nabi dengan isteri memang saling bertanya. Kalau Aisyah dia suka dipanggil gelaran apa? Humairah contohnya. Dan Nabi ada panggil juga Aisyah Ummu Abdillah, mak kepada Abdillah. Abdillah ni siapa? Anak saudara, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Sebab Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, semua isteri awak ada gelaran kecuali saya seorang je.
Rasulullah pun bersabda, pakailah gelaran dengan nama anak saudara awak Abdullah. Jadi sejak itu beliau dipanggil Ummu Abdullah. Jadi itu perbincangan suami isteri. Masya Allah. Jadi belum terlambat selagi kita ni hidup lagi lah. Dok mati, jadi boleh je. Dok tahu pula awak suka panggil abang, dah kita panggil abang lah esok. Nak sebut abang tu, abang, dok dijadi ayahmu. Senang sikit. Okey, subhanallah.